Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا فاطر السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kesihatan kepada kita. Utama lagi iaitu Allah Ta'ala mengkekalikan kita, menyelamatkan kita, dan dia itu kurnia perkara yang besar bagi kita iaitu iman dan Islam
dan kesihatan, ketenangan dan sebagainya. Maka kita pohonlah kepada Allah Jalla wa'ala mengkekalkan nikmat itu kepada kita sekalian. Mudah-mudahan itu sebagai bahan yang boleh kita pakat-pakat nak buat amal sebagai amalan yang soleh, amalan yang baik, amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi yang sementara ini. Maka insya-Allah pada malam ini sebagai biasalah kita nak sambung pula pengajian kita tentang kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Ula Thanawiyah, iaitu yang dicetakkan dan disusunkan oleh Ittihad Al-Madaris Al-Islamiyah Al-Ahliyah Liwilayatil Janubiyah. Mana kitab yang kita duk belajar mengaji ni iaitu kitab alim ulama kita dan persatuan sekolah agama Islam yang ada di wilayah kita. Mana 2, 3, 4 untuk wilayah ni alim ulama kita pakat setuju belakalah menjadikan kitab ini sebagai muqarrar untuk anak cucu kita itu mengaji belajar. Maka dengan berasa kata puas hatilah apa yang ulama kita duk tulis anak cucu kita mengaji belajar, kita pun boleh tupai-tupai mengaji ratik supaya sebagaimana duk royaklah pakat-pakat selamat belaka sama ada diri kita, anak cucu kita dan orang yang duduk wah kata kita hingga ke seteruslah. Itu adalah harapan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kita nak tengok pula hari ni iaitu mata pelajaran yang ke-9. Siapa dia ada buku, ada kitab tu balik tengoklah pada halaman 29. Halaman berapa? 29. Muka 29 lah kalau bahasa pakte kita tu. Tu. Jadi mata pelajaran yang kita lagi akan nak mengaji ni malam ni insya-Allah dengan kehendak kita iaitu himayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Maknanya jaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintu keasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia sungguh, dia usaha, dia itu lobo nak jaganya pitu keimanan kita dengan Allah. Mana kata kita tu mengasahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab bimbangnya Nabi kita kepada kita, takut kita ni juluh, takut kita ni silap faham, takut kita ni jadi taknya sejalan dengan dia, lalu dia itu mengsebarkan ilmu wahyu daripada Allah Ta'ala kepada ini ummah, kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in kepada atba'it tabi'in dan alim ulama kita pakat duk nakal pindah ilmu tersebut kepada kita. Maka apakah isi kandungnya? Mari kita tengok. Ia kata al-janabu huwal janib. Janab tu mana kena pada janib. Janib ni mana gapo, mana pihak. Kalau kita terjemuh dengan maksud juga, makna kata pitu masuk. Makna kata Nabi tu usaha benar-benar, beri amaran benar-benar, suruh jaga pitu ni. Supaya kita katalah kalau duduk dalam medan perang, jaga pitu daripada muaskar kita, kai kita tadi itu pasti kena jaga dengan cara sungguh. Kerana kalaulah pintu itu terbuka, nescaya musuh itu akan masuk.
memudarati, menyakiti dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tahu dah, dia berdakwah siap, dia terai, dia hurai, dia wi alasan sampai ke orang tu faham. Kemudian syaitan itu dia buat kerja sama supaya nak wi kita tu punah. Apabila kita punah, seolah kata kita ni hidup atas dunia tidak berharga lah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu akan perkara hak nak jadi, akan perkara hak nak berlaku, sebagaimana Tuhan tu royak kepada dia, kata ya Rasulullah, jaga umatmu molek nah terhadap pintu nining. Lalu dia itu pewi amaran, wi jaga kalau bahasa kampung juga tempat teh kita mana beringat. Tu wal muradu bihimayatihi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dengan himayah, himayah ni makna gana nak jagalah, iaitu hifzuhu, nak jaga. Hifzuhu makna jaga. Jaga gapo? Amma yaqrubu minhu, daripada benda yang dekat daripadanya. Tu au yukhat lituhu, ataupun benda yang campur akan dia. Hu tu klik pada tauhid nah, klik pada tauhid. Bayan nak ayat kata Nabi tu jaga daripada perkara yang nak mendekati daripada tauhid dan barang yang nak campur akan tauhid. Mana tauhid mana asal kita. Tak sewi hati kita itu jadi berdegih walaupun sikit pun. Kalau kita kecek mudah gak nak wi jaga keasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni, nak wi gapo? Nak winya jadi bersih sungguh. Walaupun sikit pun tak sewi gurih. Awak apa kena gitu lalu wahai Rasulullah? Kerana inilah asas dan inti kita nak masuk syurga esok. So umpama kita kata, kita apabila nak keluar tubik daripada negeri, pastilah kita itu sah dengan undang-undang, sikit pun tak boleh salah. Kalau salah dengan undang-undang, kita tak boleh keluar tu baik badan negeri. Gitu dah. Nak kita faham, jadi jelas. Nak kita faham, jadi apa sangat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk beringat tu. Terkadang kita orang muda ni berasa bosan tak gitu. Orang tua duk royak gitu, orang tua duk royak gini, bosan datuk ni gitu gini. Sebenarnya hak dia duk royak tu kerana dia kasih kita. Sebenarnya duk kaca nasihat kita supaya dia nak jaga kita. Terkadang kita tak dengar dia, jadi sesalah kita. Rasulullah tu, dia tu mengagakkan diri dia tu, ana bimanzilatil ab. Aku ni menepati ayah bagimu. Ada satu warik daripada hadis baginda kecek macam itu. Maka kita ni tak ada dah orang yang nak, kalau bahasa siaga nak bersih hati, cincai dengan kita lebih daripada ayah kita, tak ada. Ibu kita, tak ada. Nampak tu tak? Baik. Makna kata, tengok di sini. Ia kata nak jaganya daripada perkara yang nak mendekatkan keasaan kita dan nak campurkan keasaan kita daripada mana? Minasyirk. Daripada syirik. Awak apa kena duk gaduh sangat daripada syirik ni, wahai Rasulullah? Awak apa kena duk gaduh sangat? Kerana hak ning kalau kena Tuhan tak mau nak apa. Dan kita tak boleh masuk syurga, amalan kita bergugur. Apa makna bergugur? Gugur bahasa Melayu, kalau bahasa Sia kataการกระทำhak kita tu, การกระทำประกอบศาสนกิจของเรานี่เป็นโมฆะทั้งหมด Allah Ta'ala ไม่ตอบรับ Makna amalan kita, hak kita duk buat tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, daripada amalan soleh, Tuhan tak terima. Bagaimana kita nak jadi? Sebab itulah dalam Quran, kalau kita baca dalam Quran tu, tak ada dosa hak besar mana pun malaikat Tuhan janji nak apa. Tuhan nak ui maaf, Tuhan nak ui apung, Tuhan tak mau nak ambil salah, Tuhan tak sena buat kira. Malaikat syirik.
Pas kita nak buat berani lagu mana ngamu goning. Nampak tu tak? Nak buat berani. Buat apa kita nak buat berani ngamu goning? Ya tak boleh nak buat berani kau lagu ni. Nampak tu nah. Tu makna minasyirik, daripada syirik. Syirik ni makna ganu. Makna kata kita menjadikan amalan kita ni hak kita, hak Tuhan suruh kita buat amalan. Suruh Tuhan tu suruh kita buat amalan. Amalan makna suruh Tuhan. Kemudian kita tu buat. Kerana apa buat? Kerana Tuhan suruh. Nampak tu dah. Maka ada dalam tu dua rukun yang besar baru Tuhan tu nak terima. Gapo? Yang pertama iaitu ikhlas, bersih hati buat kerana Allah. Yang kedua, kena tengok contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya buat macam mana. Kerana Tuhan suruh. Bukan kata orang tu, kata orang ni, kata dak. Tuhan suruh. Qala subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana contoh dia? Qala subhanahu wa ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalaulah kita turut di mulut kata kita kasih ke Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kata turutlah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah jadi amalan yang amalan. Maka apabila kita ni membuatkan amalan tersebut, apabila marinya syirik ni butuh habis. Cuba kita khayal, saya nak misal kata kita duk taruh duit mari lama mana, minta Tuhan jauh lah daripada apa hamba nak misal ni, minta Tuhan jauh. Tetapi nak royak kata misal, cuba kita khayal nak win apa, macam mana kita duk taruh duit banyak tak gitu. Kemudian kita nak buat satu projek, satu kerongkan kita kata. Nah, satu kerja kita. Masalah kita nak buat rumah ke, nak buat bina tempat menega ke, nak buat gapo. Tiba-tiba dengan tidak kandak kita, datangnya angin ke, air ke, ribut ke, katalah merusakkan apa nama bina hak kita duk turun duit tu banyak mana dah. Siapakah kita tak boleh nak tengok gapo, licin habis dengan sekelip mata. Soal kata, hati kita ni sebagai orang nak turun duit tadi tu rasa kan? Rasa kan? Rasa atas tenang molek dak. Berasa susah, berasa berat, berasa sebab. Terkadang gebah ngah tu. Ada kita boleh misal banyak. Apa ngah masa kita duduk. Masa kita duduk ni, orang duk nampak cara nak nego dengan masalah haji gitu, masalah haji gini. Tak ada gapo. Perkara yang molek. Ambil duit daripada anak makmum ni, nak pergi haji sekali dengan kita, ambil. Pergi sewa rumah di Makkahul Mukarramah. Tiba-tiba datang penyakit wabak COVID. Ni? COVID ni mari, duit tu hilang dengan secara sekelip mata. Betapa ramai yang amba kenal daripada tok seh, orang-orang pandai, ustaz-ustaz kita rebah. Sebab apa? Sebab rutuh. Apa kat mana rutuh? Rutuhnya hak dia dah harap-harap tu rutuh. Bagaimanakah kalau kita pergi jumpa dengan Tuhan kita duduk atas dunia ni 70 tahun ke 80 tahun ke 60 tahun ke, bawa amalan benar-benar Tuhan menjadikan amalan itu hampa saja. Sebab apa? Sebab kita menyengutu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Bish. Mana buat lagu mana? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk tekir sangat. Sebab tu apabila kita baca Quran, klik pada hak sana sikit, Tuhan tak janji nak apa. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala janji kata, aku tak maaf orang menyengutu dengan aku. Dia buat ibadat lain daripada aku tak maaf. Hak lain, aku janji kata nak maaf. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pak kalau Tuhan tak apa, ya Allah jadi lagu mana? Ayat satu lagi dia kata, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang menyengutu,
tang paki dengan Allah Subhanahu wa taala, menyekutu akan Allah Jalla wa ala, lagu mana Tuhan mengharamkan dia masuk syurga. Jadi kan bahasa patut duduk dana wa ma'wahun nar, tempat kediaman dia api neraka. Kemudian duk harap lagi orang nak boleh tolong daripada kalangan nabi ke malaikat ke aulia ke tok guru ke anak yang soleh ke, berasa ada harapan nak mereka itu tolong kita. Tuhan kata wa ma lizzalimin min ansar. Orang yang zalim syirik dengan aku ni tak ada dia boleh tolong dia. Gapo kita? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk royak sangat. Duk royak sangat, duk pesan sangat, duk mentegahkan sangat, duk apa yang kata duk bergaduh sangat. Jangan kita buat berasa kata bosannya Rasulullah duk royak syirik semata, bosan Rasulullah. Dak, Rasulullah kasih kita. Kalau kena hak ni, ya Allah, mallahu bi alim. Rupa syirik banyaklah ni. Jangan kita ingat kata rupa syirik semua berhala sekarang. Tak, bukan makna tu. Nampak tak tu? Percaya kepada syaitan, percaya kepada iblis. Nampak tu tak? Iktikad kata di sana ada lagi perkara yang tahu, perkara orang yang tahu perkara yang gaib lain daripada Allah Ta'ala. Kita tengoknya naksik nak jadi lagu mana dalam telefon sekarang, main sihir, main gapo, itu rupa syirik. Ya Allah, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ni bukan tempat kita nak kekal. Dunia ni bukan tempat kita nak duduk selama-lama, tidak. Kita nak pegang orang tu, nak duduk dengan kita, nak buat go tu jadi dengan sebang kita nak. Walaupun kita sanggup nak syirik dengan Tuhan, tak ada. Tak ada. Tak ada. Belalah kita wangma, kita kata kita tak benda tu. Tak apa. Kalau kita nak main sungguh nak turut hawa nafsu kita, mengapa esok? Kalau hak lain kita kata tak apa lagi, benda haram hak lain walaupun dalam agama kita haram, lebih baik daripada hak ni. Hak ni licin. Habis licin. Tak tinggal gapo sekarang. Nampak tak tu? Sahabat tu Luqmanul Hakim dia kata inna syirka la zulmun azim. Zalim hak besar sekali tak ada dah. Pangan ni. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga kita. Jaga kita. Ni Nabi duk royak bukan kita. Kita tuju sampai ya, tak ada gapo kali kita. Tak boleh nak dosa, tak boleh nak apa dosa, tak boleh nak masuk syurga, tak boleh nak, tak ada. Di tangan kita tak ada gapo. Ada gapo? Ada bayan, ada keterangan. Hak daripada ilmu hak ulama kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ ya. Wa asbabihi, dan sebab-sebabnya. Sebab-sebab nak bawa kepada menyengutu. Sebab-sebab tu kita kena sekat. Sebab dalam agama kita, dalam agama Islam kita ni, ia bukan sekadar duk tilik kepada diri tu satu, dak. Bahkan jalan nak pergi tu ya sekat dah. Nampak tak tu? So umpama masalah zina, bukan haramkan zina, diri tu zina tu cerak dah haram, tetapi jalan nak bawa tu pun jala juga. La taqrabu, jangan dekat mula. Bukan wala la tazni, la taqrabu, jangan dekat. Jalan ni rupa lagu mana? Ulama tafsir panjang. Nampak tu? Tu dia. Sebab itulah akal ya Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk faham kan ni. Kerana moga ni adalah faedah bagi diri kita hidup di atas dunia dan kita nak hidup pula di hari akhirat esok. Kita janganlah ambil orang tak beriman jadi contohlah tauladan kita. Ni sebab kita duk gaul dengan orang tak beriman. Kita boleh saing dengan dia, tak ada gapo oleh agama kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ada apa kita nak buat baik dengan dia tak ada menyakiti kita. Kita nak semaya apa dia tak ada larang. Kita nak puasa apa dia tak menyakiti kita. Boleh kita sayang dengan dia, tak ada masalah. Agama kita mudah, akan tetapi takut kita kesal dengan dia. Duk dengan dia, kecek dengan dia, duk berasa kata cara hidup hak dia tu serupa dengan cara hidup kita. Ya tak serupa. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tak sama. Sebab dunia bagi dia, bagi orang tak beriman syurga.
Ada pun dunia bagi orang beriman, dia ada sakatan. Ada gitu boleh, ada gini tak boleh. Tapi hak tak boleh tu sikit je, hak boleh tu banyak. Tuhan tahu kita makan apa perkara, ya dalam Quran boleh bilang. Hak boleh makan banyak lagi, baru apa so tak puas hati kan. Nampak tak? Ha ni nak kita faham, jadi jelas, jadi molek dulu. Kata apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni duk royak kepada kita. Dan ulama kita punya tulis pula dalam kitab ni anak cucu kita belajar apa. Kerana benda ni pedah bagi diri kita. Tu dia. Habis itu. Kemudian mari tengok sikit. Laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisan ashaddal hirs ala himayati janabit tauhid. Didapat dan sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersangatan lobo dia tu sangat lobo tak. Makna kata tamak dia. Tamak ni tak apa, tamak benda kebaikan. Tak ada menyakiti dia. Tamak kebaikan. Asyaddal hirs. Dahsyat, tak tahu nak royak dah lah. Habis meta, putus habis. Nampak tu tak? Terik sekali. Di atas nak menjagakan pintu keasaan kita dengan Allah Ta'ala. Takut kita silap dengan Tuhan. Orang ni takut ni. Amba rasa takut ke diri, bukan kata orang lain. Takut pada diri kita, takut pada orang yang kita kasih. Ya syaitan ni, Allahu Akbar. Ya nak buat lah mana nak kita kekal ngakau kali dengan dia. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu akan mengajakkan puak dia sama cik dia dalam ngakau sekali dengan dia. Apabila kita masuk ngakau dengan dia, kita kata, awak apa mahajak aku mari sini? Dia kata, aku tak ada paksa mu. Aku tak ada paksa mu, aku tak ada tu, aku tak ada ni. Dia tak ngaku pula. Dah tu sahabat tu, Allah, benda ni kita kena beringat. Kena beringat diri supaya lebih takut dah COVID lagi ni. COVID ni kita kata pakat beringat bihawa dah, tapi hak ni lebih teruk. Nas'alullah ta'ala ayyarfa'anna al-bala al-COVID kita ni. Allahumma amin. Wa mana'ahu li kulli tariqin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah. Apa nama? Menegah akan kita ni lah. Menegah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegahkan kita. Tegah makna kata yawi amaran. Jalan tu tak selamat tu. Jalan tu kalau kacek gi pun rugi minyak kereta, ya tu ya katuk, tak boleh nak gi tu awal. Kita tak percaya. Ni. Likulli tariqin, bagi tiap-tiap jalan tuwassilu ila syirk billahi subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap jalan yang nak sampaikan, nak bawa kita kepada menyengutu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita suka. Sampai teriak tangis dia. Hak ning ni, penyakit ning ni bukan Rasulullah seorang hak yang takut. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, sebagai bapak segala-gala Nabi takut. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan puak aku dan anak cucu aku ni daripada mengibadat berhala-berhala. Tu mana ulama takut. Pak kita ni negara penuh dengan berhala. Ya Allah, terkadang tempat kita kerja pun ada. Syaitan itu yang heret kita lagu mana. Bi ayyi suratin minas suwar. Ikut rupa macam mana. Wa dzalika litakuna ummatuhu muhaqqaqatan li tauhidillahi ba'idatan li kullil bu'd mimma yunaqiduhu. Wa dzalik hak Rasulullah nak ni buat apa supaya kita tu umat dia muhaqqaqah. Apa mana muhaqqaqah? Bersih molek, cerah molek, tak ada bercampur, untuk kita kita mengasahkan akan Allah Ta'ala, dan kita jauhkan dan kita jauh sehabis-habis jauh daripada perkara yang nak memunuhkan keasaan kita dengan Tuhan. Ni terkadang kita berasa kata, nak jaga lagu manalah perasaan kita dengan isteri kita tak sewi jadi tekih gi mari, gurih gi mari. Kita berasa.
Tak sewi jadi dengan sayang hak kita kasih tu, tak sewi tekih. Kalau ada gapo kita pun sakit kepala, telefon gaduh-gaduh pergi cari gaduh-gaduh, takut jadi gurih gapo-gapo silap faham. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata so lagi hai umatku satu so lagi. Gapo? Mu jangan tekih, jangan gurih dengan Tuhan masalah ni. Jangan lah. Kalau kena hak ni gak aku sendiri nak tolong mu tak leh. Nabi dengan rahmat dia ni nah. Nabi dengan rahmat dia ni, dia duk tunggu di titik sirat. Titik sirat tu, Nabi tu dia tunggu. Nabi duk tunggu di titik sirat. Titik sirat ni tiap-tiap kita kena naik belaka. Tak ada apa yang kata tak ada dikecuali. Kena naik belaka. Makna kata kena pergi belaka kot tu. Kena naik titik sirat belaka. Tak boleh seorang pun nak jadi lepas daripada titik sirat. Nabi duduk sini, lepas ada titik sirat ni masuk syurga dah lah. Nabi kata, ya Rabbi salim salim salim. Doa nak orang. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang dia tolong doa we. Bawah tu dengan kau, atau ada kalalib pula. Hadis sahih ni bukan dangan. Kalalib mana kata asal kursi nanti nak heret turun tu, pas bawah tu. Nabi kata salim salim salim, ya Rabbi salim salim, ya Allah ya Tuhan, selamat dia selamat dia selamat dia. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katalah manu. Mari kita tengok. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum. Ni sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita sebagai umat dia, mari kita tengok sifat Nabi kita dengan kita macam mana. Dia kata laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, mari kepada kita. Makna kata Rasulullah tu mari kepada kita. Rasulullah mari dah. Dan Rasulullah buat kerja sudah dah, dia kembali dah. Klik kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepada kita seseorang rasul daripada golongan kamu sendiri. Min anfusikum. Katanya alim ulama daripada kalangan ahli tafsir, makna kata rahmat Allah Ta'ala menjadikan Rasul itu sejenis daripada manusia. Walaupun jin itu Rasul dia sekarang, iaitu Rasulullah juga, bukan orang lain. Tapi Nabi itu Tuhan pilih kita sebagai manusia ni nak kita itu turut Nabi kita manusia sekali dengan kita. Mulianya ada. Mulia banyak mana? Sini. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana sifat dia? Azizun alaihi. Makna yang menjadi sangat keberatan kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Azizun alaihi ma'anittum. Makna kata Nabi duk tanggungjawab hak kita ni teruk sangat. Serupa dengan ibu bapa. Hak kasih kepada kita bukan kasih pada diri dia, hak kasih pada diri kita, kasih pada anak cucu tu berat ya tanggung amanah kita tak tahu. Kalau kita jadi mak pak orang boleh tahu. Terkadang ustaz tok guru ni kasih pada anak murid, nak buat anak murid dia jadi orang sungguh tubik, mari jadi alim ulama sebangai dia. Hati macam mana? Dia takut orang mari kacau, takut orang mari punuh, takut orang mari buat jadi silap jalan, takut ni. Tidur tak jenera. Itu sifat Nabi alaihi salatu. Azizun alaihi ma'anittum. Kemudian harisun alaikum. Apa makna harisun alaikum? Yang sangat loba dia. Ingin kepada kita ni gapo? Kebaikan bagi kita. Nabi ni ingin kebaikan bagi kita. Sebab itulah datang satu hadis daripada hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak ada perkara yang molek malaikat Nabi hajar. Dan tidak ada perkara yang tak molek malaikat Nabi tegah. Tak sewi kita buat. Takut kita tu jadi bahaya. Lebih teruk daripada mak kita lagi.
Mak kita ni nyamuk seka pun tak boleh getik kita. Tapi ya lebih dah tu. Jaga takutnya kita itu masuknya di dalam api neraka. Orang galah pikul atas bau. Yahudi. Masa duduk Madinah di Khaybar tu ramai Yahudi. Nabi pun tunduk kepala, teriak. Bangun diri. Tengok akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jadi seteru dengan siapa. Orang nak seteru dengan dia. Balik ke orang molek gitu. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah jadi menyebabkan mundur teriak tangis sangat?" Nabi kata, "Itu umatku. Tapi dia tak beriman dengan aku. Ngakalah dia." Teh. Orang hati lagu tu. Nampak tak tu? Kita tak tahu kata hakikat hidup-hidup apa, mari apa, nak pergi ke mana, nak. Tak tahu. Bila tak tahu hidup dengan sia-sia, puas. Sebab kita tak tahu. Kata hidup apa? Ramai ru wacut prasong pau maiที่ Allah Subhanahu wa taala ได้ส่งเรามายังโลกนี่เพราะอะไร tak tahu. Tuhan mari tujuan tu kita, tujuan balik kita. Balik Tuhan tak ada nak gapo daripada kita. Kita ni. Nampak tak tu? Ha tu. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Dan dia pula berasa siaplah, berasa kasih sayang kepada orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sekali dengan sahabat dia. Teriak. Abu Bakar pun serabutlah, wakpo pia duk buat Nabi teriak. Umar pun begitu, Ali pun begitu, Uthman pun begitu, hal lain-lain lagi hadut sekelilingnya dia. Tanya Rasulullah, wakpo menjadi gini, wakpo pula ni, kok mana aku salah, kok mana kecek tak kena lagu mana. Cakap pe sahabat ni dia jaga cakap pe dia dengan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Takut salah. Lalu Nabi kata, aku ingat pada ahbabi. Aku ingat pada ahbab. Ahbab ni pia. Ahbab ni makna kekasih. Ini hadis sabit daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat tanya kata, kami ni bukan kekasihmu lagi kau? Puak-puak kami ni hadap sekali ngamung ni bukan kekasihmu lagi kau? Lalu Nabi SAW kata, kamu adalah sahabatku, ashabi, sahabat aku. Akan tetapi puak nak mari lepas daripada aku ni, umat aku pula ni, hak nak sampai kepada hari kiamat ni, mereka itulah ahbab, kekasih. Maka ayat Al-Quran yang kita baca tadi, iaitu bil mu'minina raufur rahim, hadis tu mai tafsir. Nak ayat kata Nabi SAW bukan makna kata dia tu mari tu bukan saja-saja tak. Umpama malam jemaah ni kita jangan terlupa dah. Mana kata kita selawat kepada Nabi kita SAW. Baik, mari kita tengok. Lepas pada tu dia kata hadhil ayatu, ini ayat ni, ayat daripada surah Taubah ayat 128 ni. Tabayyana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittasafa bi awsafin hamidatin, iaitu Nabi alaihi wasallam, ayat ni menunjuk kata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan beberapa sifat yang elok. Mana ia bersifat dengan sifat yang hamidah, sifat terpuji. Sifat apa terpuji? Wahya hirsuhu. Gapa mana hirsuhu? Mana loba dia ala hidayatil mu'minin. Loba dia nak tunjuk ajar orang mukminin. Biar kita wa rushdihim, dan tunjuk kita, wa islamihim, dan mengislamkan kita, wa karahiyatuhu ma yadurruhum fi dunyahum wa ukhrahum wa rahmatuhu bihim. Mana kata Nabi itu tak kena, tak setuju, tak reda
perkara yang nak mudaratkan akan orang mukminin di dalam dunia dan di akhirat. Dalam dunia dan di dalam akhirat. Apa tu? Dalam dunia dan akhirat. Ini nak kita faham. Dan rahmat dia, kasih sayang dia dengan orang-orang mukminin. Sebab itulah dia jagakan kita. Tapi orang tak nampak. Nah, orang kita tak nampak hari ni. Tak nampak kebaikan hak Nabi itu suka nak pada kita. Sanggup orang perempuan terutamanya. Nah, orang perempuan itu sanggup nak pergi menghadapi dajjalun, syaitan-syaitan yang rupa agama, nak apa? Nak nampak rupa nak perobat, tapi jamuh tepat situ, buka sini, buka kain situ, buai sini, hak berlaku. Dajjalun qatalahumullah anna yufakun. Nampak tu tak? Ni nak ayat kata benda yang dhaif. Sebab apa? Sebab kita tak ada ambil hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari pakai. Wallahi wa billahi wa tallahi, kalaulah kita itu ambil hidayah Nabi mari pakai dalam hidup kita, tak ada berhajat pada dajjal-dajjal umpama tu. Lepas semaya ada azkar dia. Pagi lepas subuh ada azkar dia. Ada pagar diri. Petang ada pagar diri. Tak ada berhajat sikit kan kepada mereka-mereka umpama tu. Tak ada berhajat. Tapi dengan sebab kita lemah, awak apa boleh lemah? Kerana kita paling daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang sebut Rasulullah, punya bubuh di alamat oleh dajjal-dajjal ni, kata mereka ni tak mau tu, tak mau ni, tak mau nak turut orang tua ke, nak tinggal saka orang tua ke, berapa nama ada bubuh tadi tu akhir sekali kena buka dada, bukanya tepat kemaluan, bukanya begitu, bukanya begini, apa jadi? Mana maruah umat Islam, mana kemuliaan umat Islam di kalangan orang perempuan? Sebab apa? Sebab kita melalaikan daripada apa yang kita belajar, apa yang Rasulullah SAW hidayat dan tunjuk pada kita. Nampak tu tak? Sebab itulah orang yang niat tak baik dengan kita, sebab kita tak boleh nak tahu kata dia niat tak baik dengan kita. Kenapa? Kerana kita tak ada ambil hidayat Nabi mari pakai. Tak ambil hidayat Nabi mai pakai. Apabila tak ambil hidayat Nabi mai pakai, habis licin ya kita. Tak tinggal apa sekarang dah lah. Itu dia. Wa mimma jaa fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddahu kull tariqin ila syirki wal batil kama yati. Makna kata, dan setengah daripada perkara yang apa? Dan setengah daripada perkara yang datang pada jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pintu keasaan kita, dan tutupnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pintu tiap-tiap jalan untuk nak menyampaikan diri kita kepada menyungutu Allah Taala dan kebatilan. Katuk bish. Sebab itulah kita kena ada ilmu agama. Ilmu agama hak mana? Hak daripada wahyu. Bukan daripada hak lain. Tahu mana kata daripada wahyu? Dengar kalam Allah dengan kalam Rasulullah. Yalah. Hak tu hak sungguh tu. Kalau tak ada, sah pakai. Tak sah ambil. Tak. Kita cari hak lain. Kain tu mana kata dia tak sesuai dengan kita. Kita sudah kata apa? Tak. Kita pergi beli hak lain. Sebab tu alamat ilmu pengetahuan tu penting. Nampak tu tak? Tu dia. Kama ya'ti, sebagaimana hak datang mari ni. Sebagaimana hak datang mari ni. Yang pertama ar-ruqa. Apa makna ar-ruqa? Siup. Makna tok bawa menyiup. Rupa hak pesen kata nak masuknya menyengutu hak Nabi duk royak tu, siup. Siup. Lagu mana siup mai kita tengok. Ta'rifuha ar-ruqa jam'u ruqyah. Ruqa ni orang panggil jamak daripada kalimah ruqyah. Apa makna ruqyah?
Ruqyah ni wahiyal qira'atu, bacaan. Wan nafsu, wan nafsu, dan siuk. Baca serta siuk. Ludah sikit pun tak apa. Talaban lisyifa, tutup nak kepada kesembuhan, wal afiyah, dan sihat. Sawa'un kanat minal Quran, sama ada baca ayat tadi itu daripada Al-Quran, au minal au ad'iyah an-nabawiyah ma'thurah, ataupun daripada doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Hak kita ngaji saat ni, Nabi tu dia tinggal kita. Ilmu dia tu dia tinggal kita. Sebab tu Rusia ni tak ada kena demo tu, tak kena demo ni. Hak Rasulullah kita tu. Hak Rasulullah kita tu wari kita, hak kita nak hak tu. Asal cari hak lain. Orang tu ke orang ni, orang tu orang ni, tak ada. Tak ada pia ada keberkatan dan karamat lebih daripada Rasulullah, tak ada. Tak ada. Orang mana-mana pun nak siapa pangkat tu tak ada. Maka benda Rusia hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal tadi tu, apa kita orang Melayu ni tak berasa nak? Duk gi berasa ke hak lain, hak apa? Duk gi berasa ke hak tu, berasa ke hak ni, limaza? Apa? Ini tempat yang jadi kepelekan kita sebagai orang Islam tadi itu. Kita sebagai orang Islam tadi itu nak benda-benda lagu tu. Kenapa? Kerana istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah ala. Syaitan itu dia pulah otak kita. Hak Nabi tu tak padan dengan kita. Nak padan lagu mana hak Nabi? Syaitan mari. Syaitan. Nampak tak? Sedangkan kita dak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak padan, kita tak sepenuh akal lama dah lah panah. Tak gitu. Tapi tak ada jadi orang apabila mengucap, orang bukan Islam, nak masuk Islam, mengucap dengan kalimah tu tak jadi apa-apa. Nak rakyat kata contoh tauladan saka hak Nabi tinggal tu patut padan dengan kita. Patut padan dengan apa? Patut padan dengan kita. Kita boleh terima saka tu. Sebab itulah ia katakan di sini. Ia kata sama ada siuk tadi itu baca ayat kita daripada ayat Quran ataupun daripada doa hak yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul. Maka dajjal ni, maaflah kita guna lafaz ni nah, makna kata kita nak jauhkan diri bukan Quran ada. Dajjalun ini ia tak ada muka tu. Ia tak ada daripada adiyah, doa-doa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan takwil ke dia sebab dajjal. Herat tu. Maka ia nak buat lagu mana? Ia kena ikhtira', kena buat cara nak buat orang tu jadi percaya dengan dia. Wari teori mula-mula kata saka Nabi ni panas tak padan dengan kita. Apa yang kena royak lagu tu? Sebab kosong hak dalam dada dia ada akal fikir gaya ilmu dia daripada warasatul anbiya, daripada saka Nabi tinggal. Sebab tu alhamdulillah sekarang lalan ni alim ulama kita wak klik mari, pakak klik mari seru kepada mana? Seru kepada apa hak saka Nabi kita tinggal. Dengar surat, dengar pengajar, suara, dengar cukup lengkap. Kita cari hak tu. Kita orang awam cari hak tu. Allahu Akbar. Kalau kerja nak kerja kerajaan tak ke? Sebab seni kata. Tapi masalah nak beragama tak mau nak duduk lah undai-undai. Ni berat. Patut apabila sakit demam dia cari dajjal. Dajjal kata buka dada, buka dada. Mai nak seluk sikit, seluk gitu. Buka kemaluan, buka kemaluan. Sebab apa nak berubat? Bish. Tu nak ayat kata kita tinggal saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok gi pakai ilmu-ilmu hak pasal tu. Kalau kita orang awam
pakak gatung di saka Nabi, habis ya. Dajjal nak pergi kana. Ia kena makan minum. Kalau kita tak bantu, habis. Nampak tak tu? Ia nak mentarikkan habuan daripada kita. Awak apa kita tak guna otak sikit? Terkadang kita jadi apa nama? Jadi guru sekolah saman, jadi kru, jadi acan, jadi nak wicakan, jadi gitu, jadi gini. Apa bila sutuk masalah kita pergi cari benda-benda lagu tu, terutama orang perempuan. Masalah. Ini adalah masalah dalam masyarakat kita. Lepas tu jadi buku. Jadi buku lagu mana? Kita ni punah tubuh, kita ni gitu, kita ni gini. Kita kena hak buat gidah salah, gidah nak buat gana afallahu amma salaf, minta tu hapung lah tu. Tapi kemudian lepas pada ning nak buatlah mana pula? Kita kena ada cut yun pendirian hak suku lah pula. Nak oyak kata lain negara kita ni negara bebas. Tak ada siapa nak carakan kepada agama kita dengan cara penuh-penuh. Kita sebagai orang Islam, walaupun kita ni duduk dalam negara ni bebas sungguh je kita nak buat apa boleh, tapi di antara al-khair wa syar sama. Hak molek dengan hak tak molek dua-dua boleh belaka. Bukan mana hak molek sekarang boleh, hak tak molek diskat dak sama. Sebab tu kita kena pandai duduk, pandai duduk diri kita. Pas nak duduk lagu mana tu guru? Tak ada payah. Saka Nabi duk ada hijah-hijah. Jaga azkar pagi petang. Lagu mana pula azkar pagi petang? Insya-Allah mau nak mengajar azkar, nak baca lagu mana pagi petang. Baca hak tu dengan yakin. Marilah setan hijau mana pun, dajjal mana pun, nak buat apa tak boleh. Tu kita yakin. Baca sama kita yakin tak orang perempuan dia istiqamah dia tu, makna melazimi amalan dia tu lebih daripada orang lelaki setengah-setengah. Sungguh dia tu. Nak kita faham nampak tak? Sungguh dia tu. Nak kita faham jadi molek. Sebab itulah kita orang Islam, terutama orang perempuan yang dengar suara ning-ning, kita mikir. Jangan pesen kata demo tu bukan puak kita tu duk royak. Demo tu kaum tu demo tu tak pakai orang tua tu gapo. Akhir sekali kita gapo hasil. Saka Nabi apa kita tak boleh. Tubuh kita apa punah. Gicaya benda-benda lagu tu. Ngak agama apa punah. Akhirat esok hak Nabi duk bimbang sekali ni, Nabi sendiri pun tak boleh nak tolong. Nampak tak tu? Kita faham lah masalah kita faham. Jangan kita buat lagu tu. Kita sendiri kena dulai tuaing. Apa nama utamanya tak kena orang lain nak siuk. Tok laki kita tu. Ayah kita tu, anak saudara kita tu, hak tu. Tak nanti tok imam, tok bila, tok khatib masjid dak. Ni orang dalam keluarga ni. Mengaji wi pandai. Boleh jadi. Boleh buat sendiri. Sebab apa? Sebab apabila kita mix saka Nabi mari amal, boleh lalu ya jadi. Sebab benda hak sungguh. Nampak tak? Duit kalau hak sungguh, gimana pun ya pakai. Mah cuba bawa mah. Gila negara mana pun ya laku. Kalau mah sungguh tak apa. Hak tu. Kita nak milik lagu mana? Mah sungguh tu. Saka Nabi tu kita nak milik lagu mana? Sebab tu kena dengar daripada orang yang nak mengajak kita klik situ. Lepas tu melalui ulama duk ayat. Ulama tu lawari tu. Hadis-hadis Nabi, saka-saka Nabi tu ulama tu lawari tu. Nampak tak tu? Ni nak kita nampak jadi jelas. Sebab tu ulama kita kata baca dan siu tutup nak kepada sembuh dan sihat. Sama ada baca daripada Quran atau baca daripada doa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal sebagai saka. Nak gapo lagi kita? Gapo lagi hak kita wasa tak puas hati? Gapo lagi kata agama kita hak kita duk ada ni kita wasa tak cukup? Cukup. Ya tak cukup sebab kita tak tahu. Buat apa boleh dia tak tahu? Kerana duk sutuk. Kita duk katuk pandangan kita. Demo ni tak boleh. Demo ni tak boleh. Kita tak kenal pun. Dengar tengok ajaran dia duk bawa lah mana.
Ya dok wig gapo. Jangan ada pesing berpuak, berpati. Nah, berapa nama gitulah itu bukan. Itu bukan Islam. Itu adalah jahiliyah, bukan Islam. Kita orang Islam dok pengen orang Islam lah. Nampak tu tak? Tu dia. Maka apakah hukum syarak? Siuk tu apa hukum syarak? Siuk ngagak apa? Ngaqra'ah dengan sakoh Nabi tinggal. Hukmuha al-jawaz. Hukum dia haruh. Haruh mana kata binti anumat, binti anuyat kalau bahasa Sia. Haruh, boleh. Diizinkan dalam agama kita. Heran tu? Diizinkan dalam agama kita. Mana dalam izin haning? Ini hak sungguh. Ngaji gini. Belah dah. Hak lain pun nak ngaji lagu lain. Tapi hak benar-benar hak kita kena cari sungguh. Ngaji pesen ni. Pesen mana tengok. Wa minal adillati ala dhalika ma yali. Makna apa nama ni? Dalil di atas kata haruh tadi itu perkara yang berikut. Ada lalu dah. Kata anuyat, mana lesen? Masalah kita kita siap dah. Jual beli akad siap dah. Tambai sanya siap dah. Surat perjanji apa siap dah. Mana? Lesen duduk mana? Sah ke tak? Kena ke tak? Lagu mana? Ya lagu tu. Bukan mana kata kita Allah duit 2 juta sekorang. Beli dah tanah, beli dah. Cendok medak? Tak. Mana catat tel daripada jabat tel tanah? Tak apa serah-serah tak apa. Kita duit demo sudah. Gua nak jadi. Lagu mana jadi kita? Lagu mana jadi? Habis licing, tak ada kena kecek banyak dah lah. Nampak tak tu? Habis licing, tak ada. Tak bolehlah kita buat lagu tu. Islam tak ada nak kita sebagai orang Islam duduk lah tu. Tak say. Pak kita nak duduk juga. Buat kan? Kita sendiri hak pilih. Nampak tak tu? Benda ada. An Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kata dia. Auf ibn Malik ni, dia ni tok menyiuk. Mari kita tengok. Tok menyiuk mana? Ya ni kalau bahasa kita tok bomo siuk. Orang sakit ke apa ya siuk tu. Makna kata haruh dalam agama kita. Bukan makna kata tak boleh langsung, tapi hak boleh lagu mana? Baca ayat Quran, baca saka daripada doa Nabi hak Nabi tinggal. Mah hak sungguh. Lagu mana tengok. Kunna narqi fil jahiliyati. Kunna dapati kami ni dia royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia asal orang jahiliyah. Dia orang tak beriman lah asal. Tapi dia ni beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia ada ingat dalam hati dia kata, hijau hak kita dak hijau dulu tu. Makna kata bahawa menyiuk tu hewi. Pesen ni tu hewi kepada hamba. Lagu mana boleh kata boleh tengok sahabat. Dia tak ada susuk dia buat amal cara dia. Tak, dia mai tanya Rasulullah, macam mana amal dia hamba buat ni? Kunna narqi fil jahiliyati. Masa jahiliyah dulu ni kami duk jadi bawa menyiuk dah. Faqulna maka kata kami, dia Auf ibn Malik, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hei Nabi, hei Rasul, kaifa tara fi dhalik? Mung tu nampak lagu mana pada amal hak aku duk buat kerja tu, duk menyiuk-menyiuk tu macam mana ya Rasulullah, pandangan engkau macam mana? Tu mari tanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nampak tu tak? Faqal, maka katanya Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, tengok Nabi. Tak boleh. Tak. Boleh. Tak. Sifat kita sebagai pendakwah tu kena duduk situ. Bukan tak boleh kita. Tak boleh. Tak. Kau tanya. Lagu mana? Kita dengar dia dulu. Jangan gaduh. Tu cara hak Rasulullah dalam masalah nak menyerukan dan nak sebarkan Islam. Faqala,
Ai faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'ridu ala ruqakum. Makna kata, cuba betul sikit, cuba baca sikit, cuba murayak sikit cara muat lagu mana, cara menyiuk tu macam mana, wahai Auf. I'ridu ala ruqakum. Mana kata cuba royak sikit, cuba royak sikit macam mana, cuba royak sikit macam mana. Bahaya tu ya jadi tok berapa nyiuk. Cuma ya mari tanya Nabi kata, nyiuk ni boleh ke tak ya Rasulullah dalam Islam? Nabi kata, bah mu dak buat lagu mana? Hak mu dak buat amal dulu masa mung dulu tu, mu dak buat lagu mana tengok. Kan suntana cara bercakap Nabi dengan sahabat dia. Ya sahabat besar ni bukan sahabat kecil-kecil, mana orang tua lah. Kibar sahabat. Kibar mana orang tua di kalangan sahabat. Lepas tu Nabi kata, apabila Nabi dengar ya duk baca gapo, Nabi tak ada hukum gapo, hak ya duk kata tu. Hak ya duk buat Nabi tak ada kata kan. Nabi kata gini, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tak ada gapo, makna harus kita nak menyiuk wahai Auf, selama mana tidak ada dalam nyiuk tadi perkara yang jadi nak menyungutu akan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata perkara yang nak menyungutu akan Allahu Jalla wa ala. Kalau siuk dengan ayat Tuhan, siuk dengan doa hak aku, tak ada apa. Makna kata Nabi ikrar, kata perbuatan tu, Nabi aku perbuatan tu boleh. Tapi Nabi wi amaran, wi jaga, kata jangan pakai gapo-gapo hak siuk tu, perkara-perkara yang dia nak menyungutu Allah Subhanahu wa taala. Situ ya. Situ ya hak tak boleh. Nampak tak tu? Kaman kita sebagai tok laki orang, sebagai anak tua ke, sebagai anak saudara ke, mama kita jadi kena ke lagu mana, kita kena belajar masalah ni. Jangan gapo-gapo kepada tu, jangan gapo-gapo demo tu, harap demo tu, jangan, tak boleh buatlah tu. Ya agama kita ni semaya nak orang. Gapo semaya nak orang? Gapo hikmat? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Gapo nama? Hayah jalah tu. Terutama fardu ain tu. Nak royak kata dalam Islam hak nak we belajar pandai sendiri. Nak semelih belajar we pandai sendiri. Nak mani mayat belajar pandai sendiri. Nak berdoa belajar pandai sendiri. Nak menyiuk belajar pandai sendiri. Semua itu boleh kita belajar daripada alim ulama kita. Bukan seumpama agama Nasara dan agama Buddha kita tak nak kata ke demo. Nak gapo lagu mana? Badri. Bad luang lagu mana? Hak ni. Lagu mana? Pakun Chow, Tok Chow tu apa nama panggil kata Sami tu. Ini masalah. Ini masalah. Orang Islam kita dok nak jadi serupa tu, dia tak boleh serupa kita dengan mereka. Dia tak boleh. Dia tak boleh serupa. Dia lain-lain, ajaran lain-lain. Sebab tu dalam Islam ni tidak ada nak buat. Tidak ada padri, tak ada. Tiap orang sama. Nampaklah tu sama dalam arti kata kena semaya, kena puasa, kena berapa semua. Nak buat bukan mana kata padri ya kena puasa. Tok apa nama tok hak aling yang kena puasa. Kita orang awal biasa tak kena. Dak, kena semaya sebab tu. Tu yang nak hajar kita, nak latihkan kita. Nampak tu? Tu dia. Walaupun kita tak ada engkar kata di sana kita pergi minta orang hak alim pandai tu doa kepada kita, tak ada gapo kita ngaji dah semalam. Boleh hak tu tak ada gapo. Nampak tu tak? Tak ada masalah. Akan tetapi jangan kita duk iktimat. Iktimat mana gantung kejak tak sah dah hak lain. Kena belajar, tak boleh. Nampak? Kena belajar wi pandai. Kena wi tahu cara tu. Benda tak payah kali. Kalau payah ni ya apa nama benda hak tak orang tak hajar, ya payah. Nabi kita ni hajar. Ana u'allimukum, aku nak hajarmu.
Maka alim ulama kerja dia mari royak atas saka Nabi tinggal lagi gini. Tu alim ulama sungguh. Kalau hak mari lain daripada ni maaf lah kita maaf sungguh-sungguh lah. Mana kata bukit tu ajaran dajjal. Alih baik. Ambil mudarat diri kita, dunia lagi, akhirat esok punah pula. Mari kita tengok. Itu satu. Itu hadis sahih Muslim tu. Nah, hadis sahih Muslim ulama semua pakat syarah lagu tu lah. Tu buat kesimpulan rakam 2200. Nah, kita tengoklah siapa dia ada sahih Muslim tu, kita tengok sana. Kemudian dia kata wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas pula radhiyallahu anhu qala, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati min al-'aini wal hummati wan namlah. Dengan molek hadis sahih Muslim rakam 2190 ni. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa mana kata buka pintu, mana anuyat, mana haruh. Nah, wi rukhsah. Wi mana kata ke boleh, wi boleh. Buka jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gapo pada masalah ruqyah. Ruqyah mana menyiyuk. Siuk dengan ayat Quran, siuk dengan saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka lain tak ada pangkat, tak ada karamat, tak ada keberkatan serupa dengan saka Nabi. Yakinlah wahai umat Islam. Tak ada. Nabi kita hak tinggi sekali. Sebab tu kita nak saka dia. Tak salah saka hak mana-mana tu kita tak bawah sikit. Kita wi hati kita loba nak kepada saka hak tu. Mana saka Nabi? Je. Wi berasa dalam hati. Barulah apabila kita pegang muka tu, ya sedap. Ada syekh seorang daripada orang Bukhara, hak saya tahun. Dia berubat dengan Quran. Orang bisu boleh cakap. Orang tuli boleh dengar semula. Orang buta boleh tengok. Kita buat dengan Quran. Ada boleh kita tengok. Bukan perkara yang dusta. Berubat dengan Al-Quranul Karim. Berubat dengan hadis Nabi Muhammad. Saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kecek, boleh tengok, boleh dengar, boleh mari seluruh dunia. Tepat dia. Tu nak ayat kata hak kita duk ada depan kita apa kita tak mau nak belajar. Lagi punah tubuh kita apa lagu tu wahai orang perempuan. Kamu adalah semulia-mulia orang di dalam agama Islam sehingga ada dalam Quran suratul Nisa, tak ada suratul Rijal. Nak ayat tu makanlah kamu ni tinggi tapi apa lagi serah diri pada lagu tu sebab kita menyanyai diri kita sebab kita tak belajar. Tu dia. Makna kata rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruqyah, pada ruqyah siu minal ain, daripada ain. Apa mana ain? Nah, kita tengok. Wal hummah, dan hummah wan namlah. Hadis rawah Muslim. Mari tengok. Al-ain mana fa al-ain? Al-ain yakni isabatul aini ghairahu bi'ainihi biqadarillah. Makna ain ni mana hasad, deki. Orang apabila deki kita, dia tengok kita tadi itu membawa ada kita itu terkadang jadi sakit. Mata orang deki kita apabila dia tengok barang kita, tanaman kita, perut, air apa nama ni, apa yang kata binatang ternak ke kita sekali, dia tengok dengan mata tu membawa pada jatuh, mati, mapuh. Kucing kita ke, ayam kita ke, kambing kita ke, gapo kata gilah mata manusia hak berdeki tu. Ni hadis Nabi kau ya. Sebab itulah mata orang ni jangan dia buat tengok main. Ya bisa. Ya bisa mata orang tu ya bisa. Malaikat mata orang hak takwa kepada Allah Taala tu tak apa. Hak biasa berdeki dia tengok saja tu menyebab atas kita tu sakit. Itu satu. Wal hummah. Hummah ni mana sum, mana bisa. Boleh kita siuk apabila kena bisa. Daripada bisa gapo? Bisa ular ke, bisa celking ke, bisa kala ke, bisa gapo katalah, bisa tu boleh. Wa ma'nahu adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ruqyata min kulli dhatin sum. Makna kata Nabi alaihi wasallam mengizinkan bagi kita boleh kita siuk
dengan Al-Quranul Karim ataupun saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tiap-tiap ampunyo bisa. Mislu ladghatil thu'ban, sengat bagi apa nama thu'ban, ular ataupun akrab ataupun kala ataupun celeking setengah panggil dah wa nahwiha. Tak kira lah madu ke tebuai ke gapo, ikan semile ke lagu mana. Dalam Islam kita ni ada doa-doa, ayat-ayat yang nak menyembuhkan perkara tersebut. Dah. Nak kita faham, nak kita jadi jelas molek. Kemudian wan namlah. Apa makna namlah di sini? Yakni quruh takhruj minal jam. Apa makna quruh takhruj minal jam? Kata setengah ulama mana bisu. Bisu hak jadi bisu tu. Ataupun orang panggil kata luka-luka yang seumpama kena air panas ke, jadi bekak ke, yang timbul daripada kok pinggir kita, kok lembung kita ni. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah, syafakumullah, Allah misfiyana ajma'in syifa'an la yughadiru saqama. Kalau kita ada sakit, baik, kita tolak dengan doa tu, kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna kan ayat? Makna kata boleh. Kalau benda-benda tu berlaku, boleh kita ni menyiuk, tak apa. Nampak tu tak? Tu. Salah satu daripadanya ayat syifa' tu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Siuk dengan ayat tu. Siuk dengan Fatihah apa tak apa. Nampak tu tak? Tapi hak naknya hati. Bersih setara mana dengan Tuhan, ya jadi ya. Supaya kita, kalau kita buat dapur tak ada buah hati, ya tak sedap. Yalah gitu dah. Mana nak ikhlas kita setara mana dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan Aisyah radhiyallahu anha kata, ia kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaka minna insanun, apabila orang tu mari ngadu kepada Nabi, tak apa, main ngadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujur juga sahabat main ngadu ke Nabi. Apa? Kerana kita boleh doa, saka Nabi kita boleh. Jadi luruh kepada kita ni saka dia. Boleh. Apa saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Famasahahu biyaminihi, Nabi pun sapuh. Sapuh dengan tangan dia. Sebab tangan Nabi ni ya ada barakat. Kita beriman dengan orang yang kata tabarruk, ambil berkat dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama masa masuk dalam gua, Abu Bakar kena ketik di ular, itu ketik di ular setengah, riwayat kata ketik di kala, air mata ni titik jatuh di atas muka Nabi. Kerana dia duk katuknya lubang tak sewi muka tu tubik mai ketik Nabi alaihi wasallam. Nabi duk tak paha dia. Nak gerak dia tak berani. Tengok sahabat, tengok Abu Bakar. Lalu air mata ni titik. Apabila titik, Nabi jaga. Apa jadi ya wahai Abu Bakar? Muka merah nyaloh nak ketik bisa nanti tu. Lalu Nabi kata, dia tunjuk gitu, dia tak kata apa dalam hadis, tunjuk gitu. Nabi tawari. Nabi tek dengan alio dia ataupun pegang dengan tangan gitu. Gi habis. Tu nak ayat. Tetapi sini bukan Nabi pegang saja, sapuh saja. Bukan sapuh saja. Hak ni sama-sama lelaki lah. Kalau perempuan ni Allah tangan, Nabi tak pegang. Nampak tu tak? Nabi tak pegang. Kita ni pegang sampai ke dada orang perempuan, Allah sampai ke kemaluan, sampai ke buai habis pakai ye. Apa lagu tu? Mari dengan rupa agama, tapi ya Allah. Allahumma yahdihu fa illam tahdihu fala tazidhu illa khusran fid dunya wal akhirah. Minta Tuhan hidayah dia. Nampak tu tak? Tinggallah tak boleh lagu tu. Jangan. Kerana zalim itu adalah makan diri. Jangan. So maqal kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni doa dia. Alaihi wasallam jawi doa ni. Ni nampak tu tak? Tu dia. Dia kata azhabil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Ni sakah benar. Ini orang panggil sakah Nabi, siapa dia nak sakit gapo hingga gapo nama, ambil ni kiamat.
adhabil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ni ada senarai sungguh, ada cenduk sungguh. Doa ni siapa dia doa, kama dia sapuh kepada tubuh biiznillah, dengan kehendak Allah SWT hingga sakit perut ke, sakit belakang ke, sakit pinggir, terutama masuk pasal setan-setan iblis ke apa nama hak ni ada. Ubuh pula Fatihah ke apa insya-Allah taala. Nampak tu tak? Tu nak oi kata orang panggil kata perkara-perkara yang nak oi kita itu tahu di sini. Ni nak oi kita tahu. Maka orang tak setujulah kalau kita kecek lagu ni. Kerana apa? Kerana seolah kata tunjuk manusia pada benda-benda, mana-mana manusia nak pada benda-benda, tinggal benda batil. Apabila tinggal benda-benda batil, dia nak tinggal gapo lagi? Orang yang tak say benda-benda yang tinggal gapo lagi? Dia tak tinggal, dia marah. Supaya Quraisy marah kepada Nabi kita Muhammad SAW lah. Nak kita faham molek. Tu makna kata biarlah kita kena sabar. Kita kena sabar menegakkan al-haq. Karena al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah Ta'ala, kita tak kena syak lagi. Apabila kita calon diri kita jadi orang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan jagakan kita. Dan orang yang jadi seteru dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan nak buat lagu mana, Allah Ta'ala lah yang tahu. Tu dia. Sebab tu ikhlas molek kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang akhir, syurutu sihhatir ruqyah thalathatun. Syarat kita nak siuk tadi, nak jadi bomo menyiuk kepada ahli keluarga kita, pada diri kita boleh kita siuk. Pasal sakit sini kita baca doa tadi, kita siuk diri kita. Tak apa, boleh. Nampak? Siuk anak kita, tak ada masalah. Isteri kita, tak ada gapo. Ibu kita tak ada gapo. Tu tak? Kita pakat belajar wi pandai, tak apa, tak kena bimbang, tak pasal. Wi pakat pandai belaka, tiap umur wi pandai hak nak buat kerja lagu ni, sebab ia kena dak jumpa sama hari ke orang tu jadi gini dalam keluarga, ke orang ni jadi gini dalam keluarga. Kita sebagai orang yang tahu, kita kena buat kerja. Nampak tu tak? Tu dia. Yang pertama, alla ya'taqida annaha tanfa'u bi dhatiha dunallah. Mula sekali lagu mana bahawa kita kena pegang, bahawa jangan kita pegang bahawasanya kita menyiuk tadi itu dia beri manfaat dengan zatnya, mana dengan menyiuk itulah jadinya, bukan Tuhan. Tak sakut paut pun dengan tu, tak ada sakut paut gapo dengan Tuhan. Itu jangan kita pegang lagu tu. Kita menyiuk itu adalah satu asbab yang syarak kita kita buat, yang menghilang, yang akakkan daripada kita sakit, ya Allahu Jalla wa Ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim kata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila sakit aku, demi aku, jadi ni aku, Allah lah yang menghindarkan. Maka ruqyah menyiuk ni salah satu daripada sebab. Nampak tu tak? Tapi sebab hak ni adalah sebab yang nak hak syarak. Sebab yang ada dua. Sebab hak syarak lagu mana, sebab hak tak syarak lagu mana. Sebab hak syarak menyiuk dengan ayat Quran, dengan hadis, ataupun dengan doa hak saka Nabi. Dengan doa saka Nabi. Hak tu yang disyarak mari. Kalulah bukan daripada ayat Quran, bukan daripada saka Nabi, bukan daripada bahasa yang boleh kita reti, kita jangan kacau lah. Hak tu dajjal. Nampak tu tak? Itu apa panggil dajjalun, yang wajib kita menjauh diri kita daripadanya. Kalaulah kita tak sesat, kita jauh diri kita. Kalau kita nak, tak ada apa, ikut kita. Tu dia. Tu satu. Yang kedua, alla takuna bima yukhalifu syar'. Ni hak nak. Bahawa adalah menyiuk kita itu dengan perkara yang tak menyalahi syarak. Kalau perkara yang menyalahi syarak, tak boleh. Lagu mana? Bukan ayat Quran.
bukan hadis Nabi ataupun saka Nabi, bukan perkataan doa-doa yang kita boleh reti bahasa dia. Pak Demo kata kita baca doa tu pun jadi. Kalau nama tasa pakawat tu pun jadi. Kalau kita pegang jadi apa tu? Kenapa? Asbab hak haram dengan asbab hak halal, dua-dua ni tu hewi belaka. So umpama mana? So umpama kita makan duit haram, kenyang tak? Kenyang. Makan duit halal kenyang tak? Kenyang, tapi hukum sama tak? Tak. Ni dok kira tak kita baca hak ni pun tak apa, bukan ayat Quran, bukan saka Nabi, bukan bahasa hak kita faham pun. Ya hingga apa tu? Hingga tu hewi apa tu, tapi ngak syarak ni sebab kata kita duk dalam kita ni mukallaf dia kena manusia yang kena taklif, kena beban oleh Allah Taala. Kita nak duk lagu mana sebab kata dunia ni adalah tempat yang kita nak buat amal ibadat tu ya. Kalau kita faham situ kan tak apa Nampak tu tak? Sebab tu saya tak di mukaddimah awal kata kita orang Islam nak duk lagu mana jadi Islam tu kalau tak say lagu tu nak buat mana kita yang pilih tanggung ambil lah tak payah Tuhan esok. Yang ketiga akhirnya ni antakuna mafhumatan ma'lumatan, makna kata doa hak menyiuk kita tu maklum, faham dan boleh reti. Kita sendiri hak baca tu reti, dia baca gapo reti. Hak tu nak ayat kata benda hak kena tu ya lagu tu. Kalau benda tak kena kita tak usah kacau lah. Hendak nak buat apanya lagu tu. Kita dah nak buat apa benda hak tak kena. Buat apa? Kita dah nak buat apa? Tak usah. Kita nak 3 syarat nah. Ulai ambil lah. Dia kata wa illam tatawaffar fiha hadhihi syurutu, dan jika tidak cukup padanya pada nyiuk tu oleh ining syarat, fahiya muharramatun mamnu'atun, maka dia itu diharamkan, dibilakan tegah oleh agama kita. In haka ayya'taqidar raqi awil marqi annaha tanfa'u wa tu'thiru bidzatiha. Seolah kata kita pergi pegang orang hak menyiuk dan orang hak kena ciuk sadi itu, bahawa hak kita siuk tu lah jadi manfaat dengan dirinya, tak sakut paut dah dengan Tuhan. Tak boleh lagu tu salah. Jangan kita buat lagu tu. Kita nak makan obat ni pun kita kena turut unek-unek. Nak makan lagu mana belum daripada makan nasi ke, lepas daripada makan nasi ke, belum nak tidur ke. Ya ada tempat-tempat yang kita kena tak. Walaupun obat tu manfaat bagi diri kita, tapi ya kena pergi dengan cara. Menyiuk ni ya ada lah manfaat bagi kita, tapi syarat hak ulama kita hak faham agama tu. Yang nak oyak urusan agama tu tak macam mana kita jalan supaya tu lah muka kata kita orang agama Islam. Nampak tu tak? Tu dia. Au mustamilatan ala au mustamilatun ala alfadhi syirkiyatin wa bid'aiyatin wa nahwi dhalik. Ataupun mengandungi siuk saning itu di atas lafaz-lafaz syirik. Lafaz-lafaz syirik macam mana Tok Guru? Lafaz-lafaz syirik ni gini. Kita pergi suruh hatu hijau, hatu putih, hatu merah, hatu laut, hatu langit, hatu bukit. Tuhan ni dengar berkat la ilaha illallah, tolong sembuhlah muka ni. Lagu tu tak boleh. Nampak je tak? Minta tolong dengan iblis tak boleh. Tuhan suruh kita minta tolong dengan Tuhan. Supaya kita duk baca Fatihah tiap-tiap kali kita semaya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak pasal tu. Minta Tuhan lah. Nampak tak tu? Kita orang Islam mudah. Mana Tuhan ni ada lagi ke? Hak lebih pada Tuhan kita. Hak wasa hebat, wasa megah, wasa tinggi, wasa kuasa. Ada lagi ke lebih pada Tuhan kita? Sebab tu Tuhan tanya tak alaihissallahu bikafin abdah. Aku ni tak cukup lagi ke bagimu wahai hamba? Cukup dah. Apa? Sebab syaitan. Duk jadi syaitan. Ataupun lafaz bid'ahiyah. Lafaz rengka-rengka Rengka macam mana? Rengka yang menyinggahkan syarak. Nampak tu tak? Tu mitak daripada seumpama tadi tu juga.
yang gi sekali hak tu au nahwi zalik, ataupun seumpamanya umpama benar-benar lagu tu, maka tak boleh lah tu. Hak nak ayat Quran saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang terang lagi nyata dan faham. Siu. Tahu? Ataupun satu saka Nabi ni hak daripada hak Nabi tinggal kita, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika bismillahi arqika. Kita pergi ulai dengan sendiri nah, lepas tu kita pergi carilah doa-doa tu. Doa-doa ni hak ni makna kata cerak nyata saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Itulah setengah daripada bimbangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita dalam masalah menyiuk. Boleh tapi kena jaga. Boleh tapi kena jaga. Maka saya serulah kepada umat Islam kita seluruh, hendaklah kita itu marilah sama-sama kita menututi ilmu yang datang daripada syariat kita yang benar-benar sungguh. Kita mari jalan hak ni supaya kita selamat di kita dunia dan di akhirat nanti. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita telah royak itu adalah ajaran Allah. Mudah-mudahan Allah taala membantukan kita dan menyelamatkan kita dan bui kita itu sihat wal afiyah. Itu makna kata wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Itu perkataan yang dikatakan oleh kebanyakan daripada rasul-rasul dan anbiya-anbiya apabila dia itu menerangkan hukum syarak kepada kaum dia. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni boleh jadi manfaat bagi diri kita maupun di dunia dan di akhirat nanti. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu disihat dan dinikmati dan kekalnya keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjumpa dengan Allahu Jalla wa ala. Dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, pakak-pakak kita sebar ilmu pengetahuan kepada umat Islam supaya umat Islam itu dapat manfaat. Kita kongsi dalam masalah ilmu, kita juga dapat manfaat, kita boleh dapat pahala, kita bagi ke orang pula ilmu, dapat pula pahala. Itu adalah besar sekali. Dan yang ketiga, jangan kita terlupalah, mai kita pakat capur tangan, bantu setengah di atas setengah dengan tenaga kita, dengan harta kita terhadap pengajian kita. Itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada kita dengan tidak terhingga. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.